Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hai, saya Faik Maidin ataupun boleh dikenali sebagai Faik sahaja. Maidin tu nama ayah saya dan pastinya ayah saya bukanlah pemilik usahawan Maidin tu yang berjaya tu, tapi dia hanyalah orang yang biasa-biasa saja, dah pencen dah pun. Okey, jadi untuk makluman semua, hari ini merupakan video YouTube channel saya yang pertama. Jadi dalam video ini semua orang mesti tertunggu-tunggu dengan tajuk ni. Dia cakap apa? S20 Ultra 5G Exynos okey ke KO? Jadi hari ni saya sangat berminat, sangatlah suka, sangatlah orang rasa tertarik untuk bercerita tentang S20 Ultra ini. Jadi seperti yang anda dapat tengok sini, Samsung S20 Ultra ini Malaysia set telah dikuasakan dengan Exynos 990. Tetapi kebanyakannya di luar sana banyak yang mempersebutkan tentang chipset Exynos 990 ini dengan harga hampir 5,000 ataupun 5,000 lah, dengan MySetnya 12GB RAM 128GB. Apakah kemampuan chipset Exynos 990 ini dibandingkan dengan S20 Ultra 5G chipset Snapdragon? Sebab kalau kita kata kat orang Snapdragon ni, nama pun kita dengar dah takut, memang hebat. So banyak sebenarnya yang compare Exynos dan Snapdragon. Jadi hari ini untuk S20 device ni, terutamanya S20 Ultra 5G Exynos 990 ini, saya akan tunjukkan kepada kamu semua ianya okey ataupun KO, ataupun user yang macam mana sebenarnya sesuai dengan device yang macam ini. Sebab bagi saya dia tak nak cerita, tunggu. Terima kasih. Hai pada semua, jangan lupa tekan button like dan subscribe. S20 Ultra dijanakan dengan chipset Exynos 990 ini okey ke KO? Jadi yang pertama, tak nak buang masa, kita teruskan dengan yang okey dulu. So dalam kata okey yang pertama, dia dikuasakan dengan 12GB RAM dengan internal storage 128, boleh pakai dual SIM. Kalau kata korang rasa 128 uish kecil lah bro, come on lah, nak besar sikit, tak ada masalah. Korang cuma perlu korbankan SIM yang kedua, gantikan dengan SD card, di mana SD card tersebut boleh sehingga 1TB terpulang pada korang. Okey, yang kedua yang okeynya bagi saya, inilah the best of Samsung S20 Ultra. Kamera dia, korang boleh tengok kamera dia ada 1, 2, 3, 4 kamera dia. So dengan 4 kamera ni dikuasakan dengan 108 megapiksel, 48 megapiksel, 12 megapiksel untuk ultra wide, 8K video. Kalau korang nak buat video, record video, tak ada masalah, memang terbaik, memang super. Dan korang boleh zoom sehingga 100 kali space zoom, Samsung kata. So memang puas hati, kamera dia memang puas hati. Okey, yang ketiga aku nak cerita kat korang yang apa yang okey dengan device ini ialah bateri dia. Bateri dia bagi 5,000 mAh, maksudnya dikuasakan dengan bateri 5,000. Yang terbaik sekali ialah disertakan dengan pengecasan pantas. Kalau korang tengok dekat charger, di kepala charger dia ada tulis super fast charging, di mana boleh pergi 25 watt. 25 watt original dalam kotak, memang laju. Dalam masa 30 minit memang lebih daripada separuh. Boleh charge daripada kosong, memang boleh pergi 50, tak ada masalah. Memang laju, aku dah pakai. Kira untuk full charge ke 1 jam lah, tapi memang laju, dan memang berpuas hati lah dengan S20 Ultra device dikuasakan dengan Exynos 990. Kita cerita banyak pasal Exynos hari ni kan. Cerita pasal Exynos 990 ni, KO dia sebenarnya. Video ni aku buat ni sebenarnya aku nak cerita kecil hati sikit lah dengan Samsung. Aku dah pakai S10 Plus, tapi sebelum aku pakai S10 Plus, selepas tu aku try OnePlus 7 Pro, dan sekarang ni aku berada di hadapan S20 Ultra ni. So minta maaf Samsung ataupun Samsung, aku nak cerita pasal KO dia. Okey, untuk KO dia yang pertama ialah performance bila main game. Terus terang aku cakap, jujur lah, heart to heart ni, hati ke hati, kalau kepada di luar sana, bila korang main game
yang heavy gamer lah. Heavy gamer kenapa nak perlu cari Samsung device? Kadang-kadang kita tertarik dengan kamera biasa lah. Kita fikir dengan duit 5,000 takkan lah Samsung tak nak bagi main game sedap kan. Tapi performance gaming macam aku main PUBG COD, Mobile Legends aku tak main. Tapi yang aku nampak daripada PUBG lah, PUBG dia ya Allah, frame rate dia tak stable langsung. Maksudnya FPS mula akan pergi 60 frame rate kan, lepas tu akan turun. Lepas tu handphone lah pegang panas sangat. Memang panas, suhu dia boleh 40 darjah lah ke atas lah. Memang panas. Memang kalau hang download yang plug-in tu memang boleh nampak red saja, merah saja red. Ok, lepas tu itu cerita pasal gaming Kalau COD mungkin ok lagi, tapi kalau untuk PUBG kadang-kadang bila korang main lepas dah 20 minit 30 minit, oh subhanallah, lag bah. Kadang-kadang orang ingat noob lah Dean Winchester lah, nama aku main PUBG Dean Winchester. Kadang orang cakap apa, noob lah Dean ni, aduh punca lah bro kalah dia. Bukan salah aku bukan salah aku, tapi salah device. Sebenarnya memang aku noob je. Adik aku sampai kalau aku invite memang dia reject je. Itu biasalah, adik-adik memang macam tu. Kalau kacau rank dia, KD dia, aku tak faham. Tapi performance dia memang kurang untuk gaming. Tapi itulah kata Snapdragon tak ada masalah, sebab Snapdragon dia power. Kalau kata hampa ada S20 Ultra, hampa beli yang Snapdragon, dia jalan lagi lancar tau. Dia punya processing dia sangat cantik. Kalau main Snapdragon macam OnePlus 8 Pro, boleh bersaing lah S20 Ultra 8, chipset 865 kan. So macam bagi aku sebenarnya no problem, memang sangat best. Tapi aku tahu sekarang mesti ada pengguna user S20 cakap, come on lah bro, disable lah game optimize service lah. Ok, aku dah beli apps, aku tengok satu YouTube ni, dia ada cara untuk masuk dalam komputer ataupun beli apps, satu apps pro ni hang beli dalam RM11 kot, dan hang boleh disable semua apps yang hang tak nak pakai. So dalam Samsung ni kalau kata hanya standard, bila hang pergi dekat setting hang memang tak boleh disable. So aku aku belilah apps tu RM11 dan aku disablekan game optimize service ni. Aku dah, orang kata apa, aku disable tu game launcher, aku disable, lepas tu aku try main, tak boleh juga. Yang aku nampak yang ok juga dengan yang kata bearable, yang boleh main kalau korang reducekan motion tu. Sebab bila dalam Samsung device ni kan dia ada 120Hz kan, korang turun kepada 60Hz korang main dengan disable semua tu lah. Bila disable, letak dalam setting PUBG tu smooth dan extreme, ok bearable, boleh main. Tapi dia macam biasalah, bila anda pernah main pakai device yang lain, akan rasa tak puasnya. Dia akan buat satu rasa perasaan aku baru ingat nak settle down dengan handphone ni, tapi cakap setukar pula. Ok, itu cerita yang KO lah. Lagi satu, kalau korang tengok betul-betul, korang search dalam YouTube comparison between S20 Ultra ni, Exynos versus Snapdragon S20 Ultra memang banyak beza dia. Bateri dia, kalau ikut ketahanan, Snapdragon punya chipset lebih tahan daripada Exynos. Ni aku cerita pasal S20 device tau, pasal S20 device. Jadi kita ni ada Exynos, Malaysia keluar dengan Exynos. So kalau korang pakai Exynos ni, korang kena terima kenyataan korang punya tak sepower chipset Snapdragon. Okay, so aku rasa secara ringkasnya, kalau korang pakai handphone S20 device ni yang Exynos punya chipset, secara ringkasnya conclusionnya, summarize dia orang kata apa, kalau korang gamer, tolong jangan bazir duit korang pergi beli device lain. OnePlus adalah yang terbaik lah bagi aku. Dia stable antara gaming dan juga gambar pun cantik. Dengan OnePlus 8 Pro sekarang memang DxO Mark dia pun, kamera pun sangat tinggi, 119, boleh bersaing. Memang dengan gaming pun Snapdragon tak ada masalah. Kalau gaming korang nak pergi pada gaming device pergi, tapi kalau korang hanya pakai untuk daily use dan juga untuk kamera, S20 Ultra ni is the best device lah for you. Okay, Exynos ni cuma kadang tu akan ada lag tu, biasalah. Semua gadget akan ada macam tu. Itu saja untuk hari ini. Oh, sebelum aku keluar, aku sebenarnya toke format juga, Dean's format, apa-apa kau nak ada dalam ni nanti aku letak kat bawah, kau pilih di korang WhatsApp aku. Dean's format, sebab ini video pertama aku buat promosi lah. RM110 je. Ada grape, ada mixed berry, ada Gucci. Tengok ni.
Gucci, grape dan mixed berry. So kalau korang minat dengan jeans pomade ni, rambut tak nak cerita banyak sebab rambut tak pakai rambut lagi, korang roger aku. Ok, jadi itu saja untuk video ni. Saya yang pertama, terima kasih kepada semua viewer. Kita jumpa lagi di video akan datang, di mana aku akan cerita pasal korang tentang Huawei Watch GT 2e dan juga adalah device lain. Tunggu handphone sender brand ni mungkin aku akan tukar. Tunggu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faik Maidin, terima kasih.